Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung bacaan kita. Kita masih lagi di peringkat apa nama ni? Alhamdu wa al-madhu wa syukru, dan termasuk juga lah al-thana'u. Jadi al-thana'u yang paling umum. Alhamdu ada dia lebih terperinci dan dia lebih khusus, lebih khusus dengan syarat-syaratnya yang banyak. Dalam pertengahan itu kita berjumpa dengan istilah al-madhu dan juga asyukru. Kerana biasa dibahaskan ialah alhamdu wa syukru, puji dan syukur. Baiklah, jadi sebelum pada kita baca yang baru ni, saya nak sebut sikit di sini ialah pada muka surat yang dulu, semasa kita baca tentang wa urfan, yakni alhamdu urfan, saya dah tengok dalam kitab yang lain dia tertinggal di sini satu perkataan, iaitu wa urfan fi'lun. Lepas daripada urfan fi'lun yumbi. Di sini ditinggal fi'lun. Tambahkan di dalam apa nama ni buku. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid aw ghairihi. Dan dari segi hurufnya alhamdu itu, yakni segi istilahnya, istilah syarak lah kita kata, iaitu perbuatan. Yang naknya ialah perbuatan. Jadi kalau tengok pada apa nama ni makna bahasa, as-sana'u bil jamili. As-sana', puji-pujian. Dia begitu. Di situ bentuk puji-pujian. As-sana'u as-sana'u bil lisan. As-sana'u bil lisan. Memuji dengan lidah. Jadi disebut dengan memuji dengan lidah. Jadi perbuatan itu ialah perbuatan lidah. Jadi wa urfan ni fi'lun. Jadi dia lebih umum, bukan saja dengan lidah, bahkan juga dengan apa nama ni, dengan anggota dan juga dengan hati. Itu diberi contoh. Jadi tambah di situ menyebabkan kita faham lebih banyak makna. Ini tu tertinggal, kita kira ni tersilap lah, tersilap. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, iaitu perbuatan yang menggambarkan, membesarkan atau memuliakan orang yang pemberi nikmat tadi, sebagai dia yang memberi nikmat tersebut kepada al-hamid, kepada orang yang memujinya. Okey, bila kita selesai situ baru kita masuk baca di sini. Okey, baik. Tanda baris-baris ni lah, Jadi kita sebenarnya di peringkat apa nama ni masih lagi mukaddimah, panjang juga mukaddimah ini. Jadi saya pun dah tengok ramai orang tak tahan untuk baca mukaddimah yang panjang ni. Tetapi oleh kerana kita sudah niatkan daripada awal untuk kita bacakan dia daripada awal dan kita tidak akan langkah dia, maka kita akan bersabarlah di dalam menerangkan mukaddimah yang panjang ini sebelum daripada kita masuk pada bab at-taharah. Jadi belajar ni bukan semua benda kita boleh belajar apa yang kita suka saja, apa yang kita mahu saja. Jadi apa yang kita tidak mahu itulah yang akan menguatkan kita pada kemudian nanti. Kemudian nanti. Bukan maknanya mukaddimah ni tak ada kaitan dengan fiqh, bukan. Nanti kita akan jumpa kaitannya banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan membaca keseluruhan mukaddimah yang dibuat oleh apa nama ni al-musannif dan juga yang disyarahkan oleh asy-syarih. Qala asy-syaikh asy-syarih Muhammad Ash-Shirbini Al-Khatib rahimahullah ta'ala. Wasyukru lughatan huwa al-hamdu urfan. Wasyukru lughatan huwa al-hamdu urfan. Wa urfan
sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Wal madhu lughatan al-thana'u bil lisani 'ala al-jamili mutlaqan 'ala jihati at-ta'zim. Wa 'urfan ma yadullu 'ala اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. وجملة الحمد لله خبرية لفظا وإنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها. ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء، والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه الألف واللام للاستغراق كما عليه الجمهور، وهو ظاهر، أم للجنس كما عليه الزمخشري، لأن اللام لله لأن اللام يعني حرف اللام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى، أم للعهد العلمي كالتي في قوله تعالى إذ هما في الغار سورة التوبة، كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره، وأولى الثلاثة الجنس. Jadi di sini ya, banyak aspek teknikal lah. Bacaan kita ini banyak melibatkan aspek teknikal bahasa. Teknikal bahasa. Tak apalah. Okay, baik. Wasyukru, adapun syukur itu, huwal hamdu urfan. Ia adalah sama seperti istilah alhamdu urfan. Alhamdu dari segi istilahnya, istilah syarak. Wasyukru lughatan. Jadi maknanya tak sebutlah sini wasyukru lughatan, apa maknanya sama macam urfan. Apa dia? Yang di atas tu lah. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid sawa'un 'alal hamid aw ghairihi sawa'un kana dhikran bil lisan am i'tiqadan wa mahabbatan bil jinan am amalan wa khidmatan bil arkan. Itu maknanya. Jadi makna sama. Alhamdu al-istilahi sama dengan makna asyukru lughatan, al-lughawi, asyukru al-lughawi. Sama, iaitu perbuatan, maknanya umum, bukan lisan sajalah. Perbuatan boleh jadi fi'lu qalbin, boleh jadi perbuatan hati, boleh jadi fi'lu al-a'dha, dengan tubuh badan, dengan anggota. Fi'lul lisan, dengan dengan lidah, umum. Yang memberitahu perbuatan, yang memberitahu bahawa orang yang menerima nikmat tadi, memberitahu bahawa orang yang menerima bahawa perbuatan yang menunjukkan bahawa membesarkan orang yang memberi nikmat tadi, orang yang memberi nikmat atau memberi kelebihan kepada al-hamid, kepada orang yang memuji, kepada orang yang memujinya atau orang lain yang bukan pemujinya, tapi boleh jadi anaknya ataupun keluarganya ataupun orang-orang yang diambil berat oleh dia lah, sama ada bentuk membesarkannya. Itu membesar ni maknanya kita kata memuliakan lah. Dan bentuk memuliakan dia itu atau
Susah juga nak bagi tahu, maknanya kita macam kita bagi respect lah, gitu kalau bahasa biasa ni. Maknanya menunjukkan perbuatan kita menghormati dia lah, menghormati dia dalam bahagian apa? Kerana dari segi dia itu telah memberi nikmat kepada kita ataupun orang-orang yang berkaitan dengan kita atau orang-orang yang kita ambil peduli tentang mereka itu. Jadi penghormatan itu sama ada di dalam bentuk percakapan ataupun dalam bentuk perasaan, dalam hati, ataupun dalam bentuk anggota tubuh badan. Itu makna dari segi bahasa, dari segi bahasa. Asyukur, syukur dari segi bahasa, gitulah. Okey, kemudian kita tengok apa pula wa urfan, dan dari segi istilahnya pula, yakni syukur dari segi istilah pakai di dalam syarak. Apa makna dia? Urfan, ada bezalah antara lughatan, maknanya digunakan oleh orang Arab daripada dahulu lagi, itu makna dia. Kemudian bila datang makna syarak, kadang-kadang maknanya sama, kadang-kadang maknanya lebih, kadang-kadang maknanya kurang. Maka syarak kadang-kadang mendatangkan makna yang lain. Jadi kita tengok di sini, maka biasanya ada kaitanlah di antara makna bahasa dengan makna istilah. Cuma ada sedikit penyesuaian. Wa urfan sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Sarful abdi, maknanya mengerahkan oleh seseorang hamba itu, okey, jami'a akan segala, maf'ul bih ni menganugerahkan segala, mengerahkan oleh seseorang hamba itu akan keseluruhan ma'an amallahu bihi, apa yang Allah Ta'ala beri nikmat dengannya, iaitu ma tadilah, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala beri nikmat. Apa nikmat yang Allah Ta'ala beri? Antaranya beri anggota, antaranya beri mata, beri telinga, antaranya beri harta, beri anak, beri apa semua sekali. Maka itu adalah semua benda yang Allah Ta'ala berikan, amallahu bihi alaihi, ke atasnya, ke atas dia itu, minas sam'i wa ghairihi, daripada pendengaran, wa ghairihi, dan juga yang lainnya, yang lain daripada pendengaran, apa? Penglihatan, anggota yang yang kita panggil panca indera, itulah panca indera yang 5 dan yang lain-lain, menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, akan nikmat itu daripada pendengaran dan lain-lainnya, ila ma khuliqa li ajlihi, kepada perkara atau barang yang diciptakan dia itu, al-abdu itu, li ajlihi, kerananya, dicipta kerananya, kerana ma tadilah, kerananya. Apa maknanya? Maknanya seorang manusia itu dicipta untuk apa? Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku, mereka itu beribadah kepadaku. Dalam satu tafsir, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyuwahhiduni, untuk mereka itu mentauhidkan aku, mentauhidkan. Jadi maknanya ialah dari segi syaraknya, makna makna bersyukur seseorang hamba itu ialah dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Okey. Jadi di sini alhamdu al-lughawi, dengan asyukru ni dia ada beza dia, ialah dari segi apa tu? Dari segi ni dibalik pada nikmat. Pujian itu dalam bentuk nikmat. Ada pun bentuk kelebihan lain, maka itu termasuk dalam alhamdu, tidak termasuk di dalam asyukru. Alhamdu al-lughawi.
Jadi lebih pada asyukru ni ialah berkait dengan nikmat. Ada nikmat, diberi pada nikmat, kemudian digunakan nikmat itu untuk digunakan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna syukur. Wal madhu lughatan, madhu pula madhu kita kata dah ni madhu dengan apa nama alhamdu dengan as-sana'u dalam bahasa Melayu lebih kurang saja makna dia ialah puji. Wal madhu lughatan as-sana'u bil lisani 'ala al-jamili mutlaqan. Dari segi bahasanya madhun pula, dari segi bahasanya puji dengan lidah ni sama dengan apa nama alhamdu tadi. Setakat itu as-sana'u bil lisan 'ala al-jamil. Ini pun sama juga. 'Ala al-jamil. Tapi ni mutlaqan. 'Ala al-jamil. Kalau yang dulu 'ala al-jamili al-ikhtiyari, 'ala al-jamili al-ikhtiyari. Yang ni 'ala al-jamili mutlaqan. Mana-mana yang elok saja. Yang elok maknanya sama ada benda itu mengandungi pilihan atau benda itu tidak ada pilihan padanya, tak apa. Itu boleh dipanggil puji. Seperti lu'lu' tadi, dia tak ada pilihan, dia itu begitulah benda. Okey. Yang buat pilihan ni biasanya apa nama ni yang buat pilihan lah, yang membuat pilihan, yang boleh buat pilihan, manusia boleh buat pilihan lah, kebanyakan. Maka Allah Ta'ala pun termasuklah yang membuat pilihan. Allah Ta'ala ni dia ada sifat iradah, iradah. Maka dia tidak dipaksa. Maka perbuatan Allah Ta'ala itu termasuk di dalam benda yang dipuji, dipuji Allah Ta'ala. Ini adalah perbahasan dia panjang lagi lah apabila berkait dengan Allah Ta'ala. Tapi makna puji itu boleh juga pada Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala. Itu yang nak dikehendaki di sini tidak disebutlah. Maksudnya ialah termasuklah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia adalah termasuk di dalam as-sana'u bil lisan 'ala al-jamili al-ikhtiyari. Dikira pada muta'allaq dia, dikira pada muta'allaqat pada sifat-sifat Allah Ta'ala yang qadim. Okey, apa namanya muta'allaq pada qudrat, pada iradah, semua sekali itu. Maka kita pun puji dia, puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala jihati ta'zim ni sama. Dalam bentuk al-madhu dengan alhamdu sama saja dari segi ala jihati ta'zim. Maknanya dari segi membesarkan, bukan makna untuk menghina dan sebagainya. Wa urfan, dan al-madhu pula dari segi istilahnya, ma yadullu ala ikhtisasil mamduh binaw'in min al-fada'il. Yang menunjukkan khususnya orang yang dipuji itu dengan sesuatu apa nama ni fadilah, suatu kelebihan. Dengan dia tidak apa nama ni menghadkanlah kelebihan apa tak kata. Jadi syukur tadi dia kelebihan dia lebih pada nikmat, itu kelebihan pada nikmat. Ini kelebihan umum, al-madhu, orang yang ada kelebihan. Oleh itu kita kata ini syair madhun, itu biasanya begitu. Okey, maknanya puji, kita puji belaka ni, semua sekali puji ni, tapi itulah nak ikut pada dia punya takrif sangat susah, banyak sangat, tapi kurang kepentingan tu kurang. Jadi kita di sini adalah latihan pada akal penggunaan takrif tadi, penggunaan takrif. Jadi penggunaan lafaz ni banyak perbahasannya di dalam masalah apa nama ni usul fiqh, masalah usul fiqh. Jadi usul fiqh dia banyak. Dalam masalah mantik dia banyak berkait dengan perkataan, benda yang tidak dirasa tapi difaham oleh akal ni kita kena faham dia punya sakat-sakat, jadi itu memerlukan pada latihan berfikir. Jadi kalau kemampuan berfikir kita tak tinggi, tak boleh, kita tak mampu sampai tahap berfikir seperti itulah. Ini tahap berfikir nak bagi dia sama dengan perkataan, itu takrif. Dalam fikiran ni begini dah, tapi masa bagi takrif itu dari segi penggunaan lafaz, jadi kadang-kadang penggunaan lafaz tu sampai maksud, kadang-kadang penggunaan lafaz tu tak sampai pada maksud. Jadi nak menggunakan lafaz bagi tepat-tepat ni, itu satu kemahiran, satu kemahiran dan satu kesenian. Ni
Ini maknanya dia tunjukkan kepada kita macam mana cara untuk bermain dengan lafaz. Bermain dengan lafaz lah. Bermain tu maknanya bermain dalam bidang bidang usul fiqh dan bidang bahasa dan juga bidang ilmu mantik. Mantik di sini maknanya ilmu yang berkait dengan at-ta'rif lah, al-had, dipanggil al-had tu. Baik. Habis cerita tentang apa? Al-thana'u. Kemudian alhamdu. Alhamdu makna al-thana'. Al-thana' umum sekali. Tapi yang dibahas ni ialah alhamdu, kemudian ada dari segi lughatan, wastilahan, kemudian asyukru, ada dari segi lughatan, wastilahan, wal madhu, lughatan, wastilahan. Semua sekali itu ada dibincangkan di sini. Jadi kemudian orang yang bersyukur itu syukur. Ya. Perbahasan syukur dengan sabar itu ada perbahasan dia juga. Kemudian Allah Taala kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit saja di kalangan hamba-Ku yang syakur, sangat bersyukur. Jadi ada syakir, orang yang bersyukur. Syakur, orang yang banyak sangat bersyukur. Sekarang ulama menyatakan syakir ialah orang yang membuat satu pekerjaan saja untuk bersyukur kepada Allah Taala pada satu masa. Orang yang syakur pula dia buat banyak perkara dalam satu masa, buat banyak ibadat dalam satu masa. Contohnya kalau baca Quran dia tak buat ada benda lain. Itu satu daripadanya. Tapi dalam ketika dia baca Quran dia buat juga beberapa benda lain. Maka itu dipanggil orang yang syakur. Dia baca Quran dengan lisan dia, kemudian dia memahami pula, kemudian dia maknanya berjalan dengan tafsir pula dan macam-macam lagi, membaca qiraat yang tertentu pula. Jadi dia bukan hanya baca saja, jadi banyak. Itu termasuk dalam syakur. Dia beri contoh kalau orang yang pergi buat mengiringi jenazah, dalam masa mengiringi jenazah dalam masa yang sama itu dah jadi satu ibadat, satu ketaatan. Tapi ditambah lagi dengan membaca zikir-zikir, di samping memerhatikan, ambil iktibar daripada kematian dan seumpamanya, maka itu dipanggil hamba yang syakur. Itu adalah perbahasan tentang syakir dan syakur. Sabar dengan syukur, itu ada perbahasan. Setengah ulama kata yang afdal ialah sabar, setengah kata yang afdal ialah syukur. Kesimpulannya ialah kalau sekiranya syukur itu hanyalah setakat berkata alhamdulillah saja, maka sabarlah lebih afdal. Kalau syukur itu dengan semua anggota tubuh badan, dengan semua perkara yang diberi oleh Allah Ta'ala seperti dalam ta'rif ini, maka syukur adalah lebih afdal daripada sabar. Itu perbahasan yang panjang juga dalam kitab-kitab dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tasawuf. Okey, jadi habis tentang itu. Kita pun masuk tentang alif lam dulu. Kemudian kata dia wa jumlatu alhamdulillahi khabariyatun lafzan wa insya'iyatun ma'na. Dan kita kata alhamdulillah itu, makna susunan alhamdulillah, nak katanya kat mana dia kata di atas tu, Syekh Al-Musannif Abu Syuja' rahimahullah ta'ala kata dia alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dia pun balik pada sini alhamdulillah, kata dia alhamdulillah. Wa jumlatu alhamdulillah, dan jumlah ayat alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Khabariyah lafzan wa insya'iyatun ma'nan. Khabariyah, khabariyah ni istilah ilmu apa ni? Ni istilah ilmu balaghah, istilah ilmu balaghah. Bukan ilmu nahwu ni. Khabariyatun, khabariyah. Al-uslubu imma khabari wa imma insya'i. Jadi uslub al-khabari yang macam mana? Ma yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Ada yang kemungkinan betul, kita boleh kata betul, boleh kata tidak. Uslub insya'i dia tidak mengandungi boleh kata betul atau boleh kata tidak. Tidak betul. Seperti contohnya orang yang ta'ajjub, alangkah cantiknya rumah ini. Maka kita tak boleh kata dia
Salah itu tak boleh kata. Ini betul, tak boleh kata salah dengan betul. Nama saya Ali. Yang tu boleh kita kata betul. Betul sungguh nama dia Ali. Ataupun dia nama lain tapi dia menyamar, dia kata saya Ali. Nama saya Ali, kita kata tak betul. Itu uslub khabari. Uslub insya'i, dia bukan untuk menunjukkan fakta. Fakta. Lebih kurang uslub khabari itu maknanya ialah dalam bentuk pernyataan. Pernyataan. Jadi pernyataan itu boleh dikata betul, boleh dikata tidak betul. Uslub insya'i pula bukanlah uslub yang jenis membuat pernyataan yang boleh dikata betul atau tidak, tetapi mengandungi kadang-kadang perintah, kadang-kadang mengandungi penyesalan, kadang-kadang mengandungi harapan. Alangkah baiknya kalau saya dapat menghafal Al-Quran daripada kecil lagi. Gitu. Itu bukan tak nak bagi tahu, itu bukan ayat penyata itu kan. Itu maknanya melahirkan kekesalan. Itu dari segi bahasa Arab dipanggil uslubnya ialah uslub insya'i. Itu dia. Jadi ayat Alhamdulillahirabbil alamin ini, alhamdulillah kalau kita terjemahkan direktnya, segala puji bagi Allah. Itu ayat penyata. Itu ayat khabari ya. Uslubnya uslub khabari. Jumlah khabariyah kita panggil. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ya, semua puji bagi Allah. Ya. Betul lah kau kata itu. Betul. Boleh kata betul. Itu makna dia itu khabariyah. Memanglah dari segi tengok lafaznya begitulah. Segala puji bagi Allah. Khabariyah. Macam kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Segala puji. Assalamualaikum. Sejahteralah ke atas kamu. Jadi semasa sejahtera ke atas kamu, seolah-olah kita bagi tahu orang, sejahteralah ke atas kamu. Sejahtera ke atas kamu. Sejahteralah kita terjemah itu dah ada insya'i. Kesejahteraan. Kita ambil asasnya. Assalamualaikum. Kesejahteraan ke atas kamu. Seolah-olah nak bagi tahu. Nak bagi tahu orang kesejahteraan ke atas kamu. Itu maknanya lafaz dia dalam bentuk ayat penyata, dalam bentuk menyatakan ayat penyata, bentuk menyatakan suatu pernyataan. Tapi maksud yang dikehendaki daripada Assalamualaikum itu bukan nak bagi tahu, maksudnya ialah untuk berdoa. Berdoa maknanya apa? Ad'u laka, aku berdoa bagi engkau, semoga-moga engkau mendapat kesejahteraan. Bukan sebut kesejahteraan itu memang ada dengan engkau, bukan itu, tapi aku doakan. Aku doakan itu dipanggil insya'i. Uslub apa? Insya'i. Salah satu daripada uslub insya'i iaitu al-amru. Tapi al-amru ni dia al-amru suruh, tapi sebelah pihak yang lebih tinggi kepada Allah Ta'ala dipanggil ad-doa. Itu panggil doa. Jadi kita berdoa kepada Allah. Berdoa ni maknanya minta kepada Allah Ta'ala. Dia perbuatan minta itu, ya Allah berikanlah aku, kita tak boleh kata ini betul atau salah. Itu dipanggil uslub insya'i. Uslub insya'i. Yang tu kena pergi pada kelas balaghah yang betul lah. Ini kita yang tak belajar balaghah tu kena belajarlah balaghah. Biasa balaghah ni tingkatan 5 pun, asas dia pun dah belajar balaghah ni. Okey. Baik. Jadi itu makna dia kata apa nama tadi? Jadi wa jumlatu alhamdulillah khabariyatun lafzan wa khabariyatun lafzan wa insya'iyatun maknan. Tetapi dari segi maknanya. Itu dari segi makna pula. Dari segi lafaznya memanglah seperti memberitahu, tapi dari segi maknanya insya'iyah. Maknanya ialah dia itu bukan dalam bentuk apa nama ni? Bukan dalam bentuk nak bagi tahu saja. Tapi maksudnya ialah untuk apa dia? Apa nama ni untuk apa? Untuk menunaikan perintah untuk apa ni? Untuk susah juga nak terangkan okey. Jadi dia kata ini adalah khabariyatul lafzan wa insya'iyatu maknan. Macam mana insya'iyatu maknan itu? Segi macam mana? Maksudnya ialah apa yang dikehendaki di sini bukan nak bagi tahu saja,
Tapi yang nak dikehendaki di sini ialah hendak memuji dia. Hendak memuji. Kalau kita puji orang, puji, hendak puji dia, bukan memberitahu. Kita bukan beritahu. Bukan beritahu awak ni cantik. Itu maknanya ayat penyata. Ini boleh jadi dia tak cantik. Boleh kata betul atau tidak. Awak itu cantik mengandungnya betul atau tidak. Kalau kita kata cantiknya awak hari ini, gitu, itu dipanggil puji dalam bentuk bukan ada betul atau ada salah, tapi menyatakan perbuatan memuji. Itu perbuatan memuji. Yang di sini yang kehendaki di sini ialah memuji, itu perbuatan memuji, bukan nak kata betul atau salah ni. Bukan nak kata segala kepujian itu kepada Engkau ya Allah, bukan begitu. Maksudnya aku memuji. Itu makna insya'iyah. Itu makna insya'iyah. Itu satu makna. Itu beberapa makna lah pada makna insya'iyah. Susah nak bagi contoh tu, susah nak bagi. Tapi orang yang belajar balaghah tu dia akan nampak dengan lebih terang. Tak apalah kalau ada ada ayat yang lebih baik, kita akan terangkan sekali lagi lah. Itu makna dia lil insya'. Kita terangkan detail dia dari segi lil insya', iaitu untuk menyatakan pujian di sini. Walhamdu mukhtassum billahi kama afadathu al-jumlatu. Dan alhamdu itu adalah khas untuk Allah sahaja. Ayat ini sebagaimana yang afadathu, yang ditunjukkan. Faedah ni maknanya yang ditunjukkan oleh ayat alhamdulillahi. Kat mana ditunjuk bahawa puji itu hanya untuk Allah Ta'ala saja? Itu berkait dengan alif lam pada alhamdu itu, dan berkait juga dengan huruf jar li di situ, lillahi. Yang ini kita akan baca di dalam pelajaran yang akan datang, insya-Allah kita sambung di situ. Jadi sekadar itu dulu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.